Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak meneruskan kembali sesi rawatan kita, iaitu sesi yang ke-13. Sesi yang ke-13 itu tajuk kesihatan dan juga mengenal pasti stres. Manakala tajuk KSS adalah justifikasi dan juga topik. Okey, kita tengok kesihatan, tajuk kesihatan. RP19 kesihatan. Jatuh sakit selalunya merupakan tanda-tanda relapse. Ini mungkin kedengaran seperti janggal dan kelihatan tidak adil. Lagipun, anda tidak boleh meramal kesihatan anda. Kita tak tahu kita nak sakit bila. Kita tak tahu. Orang yang normal, dia akan demam sekali setahun. Itu wajib. Sekurang-kurangnya sekali setahun. Kebanyakan orang akan demam setiap tahun. Walaupun anda tidak boleh mengelak dari untuk jatuh sakit, anda boleh menambah kesedaran bahawa relapse sering berlaku apabila seseorang itu jatuh sakit, dan anda sebenarnya boleh mengambil tindakan pencegahan awal. Jadi kita tahu kita akan sakit. Jadi kita tahu dah kalau kita main hujan, kena hujan panas, kita tak mandi, kita akan demam. Tapi kita elaklah daripada kena hujan. Kerana langkah pencegahan awal tu penting lah. Dalam kesihatan ni langkah pencegahan awal. Bila kita sakit, kita sesema. Masa ni kita tahu ni kalau aku kena barai sikit ni sedap ni. Itu contoh dia lah. Jadi kalau boleh sebaik-baiknya kita elak daripada kita jatuh sakit. Penyakit boleh menjadi justifikasi relapse yang kukuh. Alasan dia. Alasan mana kita sakit. Sakit tak boleh nak gimana. Boring, puah. Jadi nak kena barai lah. Apabila anda sakit, anda mengikuti harian anda. Apabila anda sakit, anda tidak dapat mengikuti harian yang biasa kita buat. Anda boleh mengambil cuti, tidur lebih lama, selera makan berubah. Masa ni selera makan berubah ni, nak makan nak nelai tak sedap lah. Anda mungkin akan mencari justifikasi untuk memanjakan diri. Sebagai contoh, aku sakit lah. Jadi tak apalah hari ni aku duduk saja nak relax kat rumah. Rehat menonton TV ke sepanjang hari. Itu dah boring menonton TV. Tak apalah nak sakit ni. Mungkin aku telefon ke member. Contohnya. Okey. Orang yang sakit akan hilang kawalan terhadap kehidupan harian. Betul lah. Dan ia akan kelihatan baik untuk tidak mengamalkan rutin harian yang kita buat hari-hari tu. Pergi kerja ke apa. Jadi tak ada orang tak boleh kata apa lah masa ni. Okey lah. Walaupun begitu, anda perlu berhati-hati. Pada masa anda memanjakan diri anda, jangan jadikan ia alasan untuk menagih dadah kembali. Ingat, walaupun macam-macam anak sakit pun, awak kena sobar. Makan ubat je. Jangan nak makan dadah. Yang kedua ni kita tengok stres, itu mengenal pasti stres. Okey, kita tengok risiko relapse masa sakit. Okey. Semasa anda sakit, anda lemah dari segi mental dan fizikal untuk mengekalkan proses kepulihan anda. Anda mungkin akan berhadapan dengan risiko seperti ketinggalan sesi awalan ataupun ketinggalan sesi rawatan, tak boleh nak masuk sesi, ketinggalan perjumpaan kelompok sokong bantu atau 12 langkah, tidak dapat nak bersenam. Okay. Risiko relapse di bawah boleh menjadi pencetus masa anda sakit, menghabiskan masa bersendirian bila kita sakit, berehat di atas katil yang mengingatkan sesetengah orang tentang proses kepulihan. Aku ni lama dah berhenti ni, sakit. Jadi aku relax lah. Jadi mempunyai banyak masa lapang. Yang ni hak risau. Bila ada banyak masa lapang, kita akan ingat pada sejarah-sejarah lama. Okey, gaya hidup sehat. Walaupun anda tidak boleh mengelakkan diri daripada jatuh sakit,
anda boleh melakukan beberapa perkara yang boleh mengurangkan risiko untuk jatuh sakit. Okey. Beberapa perkara. Berikut ialah tingkah laku yang boleh membantu anda dalam proses membantu anda dalam proses kepulihan dan mengekalkan kesihatan anda. Okey, yang pertama, anda boleh kerap bersenam walaupun anda rasa anda tidak sihat. Senaman ringan adalah baik untuk anda. Okey. Yang kedua, makan makanan yang seimbang. Tidur perlu cukup. Kurangkan stres anda. Okey. Itulah antara cara gaya-gaya hidup sihatlah. Okey. Semasa proses awalan, anda perlu mengelakkan aktiviti yang memudaratkan kesihatan atau memakan masa yang panjang bagi proses kepulihan. Okey. Pembedahan, rawatan pergigian, penggunaan fizikal secara berlebihan boleh menyebabkan anda keletihan dan mudah diserang penyakit. Okey, kita kena pasti risiko kita. Oleh kerana relapse banyak berlaku semasa anda sakit, anda perlu berwaspada dengan tanda-tanda penyakit, penat, sesama, masalah penghadaman atau hanya sakit tekak boleh menjadi tanda menunjukkan anda tidak sihat. Malah sindrom sebelum haid atau boleh melemahkan fizikal anda dan meningkatkan risiko. Sindrom sebelum haid ni biasanya terjadi orang perempuan yang sakit perut segugut tu. Itu sindrom sebelum haid. Okey, jika anda jatuh sakit, cuba jauhkan kesan negatif daripada mengganggu proses kepulihan anda. Dapatkan rehat yang secukupnya dan rawatan perubatan supaya anda boleh kembali kepada rutin kepulihan anda secepat mungkin. Itu yang sebaik-baik. Okey, itu dah jatuh sakit dan kita tengok mengenal pasti stres. Mengenal pasti stres. Stres ialah kesan daripada emosi dan fizikal yang bertindak balas dengan situasi yang sukar anda atau tidak boleh dikawal, terutamanya jika ia berterusan. Dia stres ni, mana sekarang kita serabut perut. Dok, dengan fizikal kita tak boleh nak pergi. Contohnya jam lah jalan jam. Kita letih dah penat. Dok, jalan jam, musim perayaan. Allah lah. Jadi benda tu tak boleh nak kawal. Kita tak boleh nak kawal, kita kena follow je. Jadi kita kena ingat, benda ni kita jangan bagi berterusan. Cuba jangan keluar lah musim perayaan. Duduk rumah dulu, tunggu orang datang je. Stres merupakan pengalaman yang seseorang alami apabila harapan yang diletakkan pada diri sendiri atau orang lain mengganggu hidup mereka. Okey, tandakan masalah-masalah yang anda alami setiap 30 hari. Yang pertama, adakah anda mempunyai masalah tidur? Contohnya, sukar untuk tidur, sering terjaga pada waktu malam, bermimpi ngeri, bangun awal dan sukar untuk tidur kembali. Itu contoh masalah tidur lah. Jika awak ada sakit kepala, jadi masalah penghadaman, sakit perut, ataupun awak ada penyakit kronik, keletihan yang tidak baik, panas baran ke, kesukaran untuk tumpukan perhatian, tidak puas hati dengan semua perkara yang di sekeliling kita, tidak bersemangat. Jika anda menandakan dua atau lebih daripada perkara yang kita bincang tadi, anda mungkin memerlukan sedikit perubahan dalam hidup harian anda untuk mengurangkan stres anda. Sedar dan mengakui tentang stres anda ialah langkah yang pertama untuk mengatasi. Jadi kita kena tahu benda ni stres ke tak stres. Kalau stres kita, itulah langkah pertama untuk kita mengatasi. Dah tahu dah jalan jam, musim raya ramai orang buat kenduri. Tak payah pergilah waktu malam ke. Ataupun kita ambil awal waktu pagi ke. Okey. Sedar dan mengakui tentang stres anda ialah langkah pertama untuk mengatasi. Anda mungkin sudah biasa menggunakan dadah untuk mengurangkan stres. Belajar di sini kita kena belajar cara baru untuk berhadapan dengan stres. Adalah sebahagian daripada proses kepulihan. Ingatlah, mana kita belajar cara baru. Kita belajar bersabar. Sesi pencegahan relax seterusnya akan membiarkan kaedah untuk mengurangkan stres. Okey, itu daripada RP dan kita tengok tajuk KSS.
Apakah justifikasi relax yang menjadikan anda mudah tersinggung? Biasanya justifikasi relax ni orang hina lah. Hina kita. Dia kata macam-macam. Itulah. Konon-kononnya lah kita ni tak elok lah. Baru berhenti menagih lah. Suka curi lah. Okay. Emosi apakah yang menyebabkan wujudnya justifikasi relax? Tertekan, dihina, dicabar. Banyaklah. Apakah bahayanya apabila anda membuat andaian bahawa masalah kebergantungan pada dada anda di bawah kawalan? Konon-kononnya anda ni nak berhentilah. Tapi anda rasa kena sikit-sikit je time kerja tu. Itulah bahayanya. Jadi bila kena sikit-sikit on off bermaksudnya anda tak berhentilah. Bagaimanakah kebijaksanaan itu penting untuk membantu anda terus abstinent dan terus kekal. Jadi kebijaksanaan dalam mencipta alasan untuk menolak ajakan kawan-kawan. Biarlah alasan kita yang bagi tu kita puas hati, orang tak sakit hati. Itu saja. Semasa rawatan, strategi dan teknik anda boleh pelajari untuk menghadapi justifikasi relax ialah belajar cara baru, bina hobi baru, belajar cara baru di perjumpaan 12 langkah dengan kawan-kawan baru, bina hobi baru, lakukan senaman. Itu ada kaedah-kaedah. Okay. Topeng, mask. Bagaimana anda menggunakan topeng untuk melindungi perasaan, menunjukkan perasaan anda yang berlainan dengan perasaan. Jadi kita wayang ni. Topeng-topeng ni wayang lah. Kita boleh main wayang dengan siapa saja. Kita sanggup main wayang demi mendapatkan dada. Itulah masalahnya. Perasaan kita tak fikir, janji kita dapat ya. Dalam keadaan macam manakah anda melindungi perasaan? Bila melindungi, lepas pada on tu kita lindung lah. Takut orang nampak, takut orang tahu. Konon-kononnya orang tahu dah sebenarnya. Setakat manakah pelindungan perasaan itu berubah sentaan semenjak anda menyertai rawatan? Perasaan yang berubah gini. Kita tak payah nak fikir perasaan kita sebab kita nak kepada kepulihan. Kita jaga kepulihan dulu. Orang nak mari sayang kita orang sabuk-sabuk kita tak tepi. Kita jaga kita je. Awak jagalah diri awak sendiri. Satu hari demi satu hari, InsyaAllah. Bagaimanakah pelindungan perasaan sebenar menjejaskan kepulihan anda? Jadi apa kita nak lindung perasaan sebenar kita? Apa kita nak lindung diri kita? Kita menagih. Biarlah kita mengakulah kita menagih. Tapi kita dah boleh. Itu bendanya. Bagaimanakah perasaan jujur pada diri sendiri dan kepada orang lain penting. Jadi jujur pada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi kepulihan bila berhenti menagih tanpa bersikap jujur adalah sia-sia. Itu sebenarnya. Jadi kejujuran tu amat penting lah. Jujurlah. Kalau makan nasi dah, tanya makan nasi dah. Kalau dah lagi, dah lagi. Bila orang tengok kita lain macam, orang mesti tanya, ni ambil pula? Mengakulah kalau ambil pula. Apa salahnya? Aku terbabah lah tadi. Aku nak macam mana? Kita boleh rujuk pada pakar, kaunselor, ahli terapi boleh. Kawan-kawan 12 langkah boleh rujuk. Boleh rujuk kaedah-kaedah. Sebab proses kepulihan ni adalah mana relax is the process. Awak ingat molek. Setiap orang yang berhenti mengambil dada, berhenti menagih, satu masa dia akan jatuh juga. Tergelincir. Tapi bila dia tergelincir sedikit, dia sedar, dia terus bangkit balik kembali. Okeylah tu. Alhamdulillah lah tu. Itu adalah pengalaman lah. Kalau awak tak relax, awak tak ada pengalaman. Itu saja. Okay, sekian saja daripada saya hari ini untuk tajuk sesi 13. Saya harap anda boleh mengambil isi-isi yang positif untuk meneruskan kepulihan. Sekian, terima kasih.